Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua subscriber, penonton channel The Yonko pada hari ini. Nampak tak aku balik kembali dengan topik yang baru, konten yang baru. Jadi hari ini aku ada sedikit pengumuman bahawa konten yang baru ini adalah berperihalkan ataupun berdasarkan kepada plot-plot atau arc-arc yang ada dalam One Piece. Okey, untuk pengetahuan korang yang tak tengok lagi One Piece ada arc mereka masing-masing. Jadi setiap kali Luffy pergi ke satu pulau, contohnya dia pergi ke Pulau Panghazard, jadi dia ada Panghazard arc. Jadi sekiranya dia pergi ke suatu dia rekrut Sanji dekat Barati, itu dipanggil Barati arc. Jadi setiap tempat yang dia pergi tu adalah arc mereka masing-masing. Jadi arc tu adalah ARC tau. Dia punya ejaan ARC. Okey. Jadi aku akan explain kat korang setiap arc. Jadi mana arc yang panjang tu aku akan pendek, padatkan, dan aku akan cuba terangkan setiap perkara-perkara yang penting, fakta-fakta yang penting, supaya korang tak terlepas daripada setiap maklumat yang ada dalam setiap episod One Piece itu sendiri. Alright, pada hari ini aku akan mulakan episod pertama arc plot explanation aku. Berperihalkan adalah manga episod pertama dan juga anime episod pertama, iaitu Romance Dawn arc. Okay, Romance Dawn arc ini dia menceritakan di mana Luffy telah pun meminta kepada Akagami no Shanks ataupun kepada Akagami Pirate supaya untuk merekrut beliau merekrut dia untuk menyertai Akagami Pirate ni. Namun dia asyik digalakkan, tapi kali ni dia betul-betul serius nak join. Jadi dia apa yang dia buat? Dia ambil pisau, dia toreh kat muka dia, dekat bawah mata kanan dia. Kalau ikut pandangan kita kanan lah, kalau ikut pandangan dia kiri lah. Macam tu lah kan. Jadi itulah parut yang pertama yang dibuat oleh Luffy sendiri. Jadi sewaktu dia toreh tu, semua duk kalut, semua duk memang huru-hara lah. Sudah. Tapi selepas itu mereka duk buat celebration pula. Diorang buat celebration meraihkan kegilaan Luffy ni yang sanggup buat apa saja untuk join Akagami Pirate ini. Jadi mereka pun lepaklah dekat satu kedai Makino. Makino ni adalah seorang perempuan yang cantik yang tinggal dekat penempatan tersebut. Jadi aku lupa nak mention sebenarnya peristiwa ini berlaku di East Blue, di mana satu penempatan perkampungan di East Blue sebenarnya. Jadi Makino ni ada satu kedai makan, kedai jual sake tu arak kan, kedai jual arak. Jadi mereka pun lepaklah di situ ambil minum. Luffy masih lagi request untuk join pirate, tapi asyik dihalang saja oleh Shanks sebenarnya. Jadi selepas itu Ben Beckman merupakan salah seorang kru daripada Akagami no Shanks ni telah pun orang kata tu explain lah elok-elok dekat Luffy ni yang sebenarnya Shanks ni bukan tak nak bawa dia. Sebenarnya Shanks ni ada sebab dia sendiri, sebab dia tahu risiko untuk jadi pirate sangat besar, lagi-lagi dalam usia Luffy yang masih muda waktu tu, yang baru setahun jagung. Nak join dia orang, memang aku rasa tak cukup sebenarnya lagi kemampuan dia untuk join Akagami, untuk join pirate sebenarnya. Jadi Ben Beckman bagi tahu dengan begitu teliti supaya Luffy ni faham lah. Namun seketika kemudian masuk pula satu kumpulan yang tidak diketahui datang daripada mana, iaitu yang diketuai oleh seorang lelaki yang bernama Higuma. Jadi mereka masuk, semua senyap dan dia pun pergilah dekat kaunter tu duk pesan sake. Higuma ni pun pergi kat kaunter dan memesan kepada Makino untuk menyediakan dia sake. Tapi Makino cakaplah lembut-lembut, minta maaf, sake dah habis, arak ni semua dah habis dah, sebab semua dah dibeli oleh kumpulan Shanks ni. Jadi tiba-tiba selepas itu Shanks pun dengan murah hatinya telah pun menawarkan botol yang terakhir yang dipegang oleh Shanks itu kepada dia untuk diminum. Tetapi dengan kurang ajar dan biadabnya Higuma ni, dia telah pun melemparkan botol tu kepada si Shanks ni sampailah pecah.
punya botol tu dah melempah-lempah air. Yelah arak kan, melempah-lempah air arak tu. Dan kurang ajar lah orang kata. Memang kurang ajar lah sebenarnya si Higuma ni. Tetapi selepas itu, yang dirisaukan oleh Shang bukannya kepala dia ke badan dia ke. Yang dirisaukannya adalah lantai tu, lantai kedai makino tu. Pula dah nak kena bersihkan. Itu yang dirisaukan. Itu yang dirisaukan oleh Shang. Patut dia dirisaukan kepala dia. Tapi Shang ni dah ada level of pirate. Dia tak kisah pun setakat orang macam tu. Kacang je kan bagi dia. Kemudian dia pun cakap, jangan main-main dengan kami. Harga bounty aku 8 juta berry. 8 juta berry dia nak bandingkan dengan Shang. Keluar je Higuma dengan pirate, dengan kumpulan-kumpulan pirate dia tu daripada kedai makino. Maka ketawa besar lah kumpulan Akagami ni. Ketawalah dia orang ni. Dan Luffy bila tengok dia orang ni ketawa, Luffy rasa memang Luffy pun bengang dengan dia orang. Luffy marah gila. Luffy rasa yang diorang ni semua macam tak cool lah. Dia bengang lah sebab Shang ni kenapa dia tak lawan. So dia cakap lah, kenapa korang tak lawan? Korang ni bukan pirate yang hebat lah sebenarnya. Tapi Shang cakap dengan lembut balik. Shang pun jelas lah, nak lawan buat apa? Diorang cuma tumpahkan air je dekat kawasan sini kan. Jadi Luffy lagi bengang. Luffy dah bengang. Luffy nak keluar je daripada kedai tu. Tapi ditariklah tangan si Luffy ni. Waktu ni lah, Allah, waktu ni lah barulah Shang tu perasan yang sebenarnya Luffy ni dah makan buah gomu-gomu rupanya. Sebab apa? Bila dia tarik tangan Luffy, waktu Luffy nak keluar kedai tu, tangan dia duduk meregang je panjang panjang meregang je. Dan terkejut besar satu kedai tu. Sekali lagi pikuk. Sudah pula Lucky Rocks seorang badan yang berbadan besar tengok peti yang diorang dah curi daripada pirate yang diorang lawan sebelum ni. Diorang kata, alamak, devil fruit yang kita apa tu dah hilang. Lepas tu Shang pun tanyalah kat Luffy, kau makan buah tu ke? Kenapa kau makan? Kau dah tak boleh berenang dah lepas ni, kau tahu tak? Dia cakap, sudah lagi lah Luffy dok tercengang, tak tahu nak buat apa. Pisang dah tak boleh berenang dah lepas ni. Maka scene itu berakhir di situ saja. Dan scene selepas itu menunjukkan sewaktu Shang sedang berlayar di lautan lah. Maksudnya dah beberapa hari kemudian ataupun mungkin dalam sebulan lebih, tak tahulah kan. Dan seluruh kampung tu dah tahulah sebenarnya Luffy ni dah ada kuasa, dah makan devil fruit. Jadi diorang ni pun maybe diorang ada yang menjaga Luffy supaya jangan pergi ke laut semula. Jadi scene selepas itu menunjukkan di mana Luffy sedang lepak di kedai makino. Tiba-tiba datang Higuma dan memesan sake. Dan tiba-tiba seketika kemudian kecoh satu kampung yang Luffy ni kena bantai dengan kumpulan Higuma tu. Tak tahu kenapa, rupanya Luffy ni yang buat masalah dulu sebenarnya. Jadi sewaktu tu lah Higuma ni dah decide, kita tak boleh nak pukul dia sampai lebam, kita bunuh je lah dia kan. Maka ketua kampung perkampungan tu pun datanglah dok merayu kepada Higuma tu supaya jangan bunuh. Tapi Higuma cakap apa? Aku dah decide untuk bunuh, aku takkan patah balik dengan keputusan aku. Maka kemudian tiba-tiba terdengar satu suara yang berkata kepada Luffy, Luffy, omae no punch wa pistol no you ni tsuyoiんじゃなかったのか? うるさい! 貴様何しに来たか知らんが怪我せんうちに逃げ出しな。それ以上近づくと頭をぶち抜くぞ. Maka kemudian tiba-tiba datang seorang pirate daripada kumpulan Higuma ni, dok acu pistol dekat si Shang ni. Maka Shang pun cakap dengan tenangnya berkata, "Kita odoshi no dougu ja ne tte itta." Tiba-tiba terdengar satu letusan pistol. Boom. Pisang. Mati pirate Higuma tu kat situ juga, ditembak oleh Lucky Rock. Laju gila, aku tak tahulah Lucky Rock ni entah dah ada kuasa, tak tahulah kan. Laju gila lah, tahu-tahu Lucky Rock dah tembak ahli kumpulan pirate Higuma ni. Maka menyeranglah kumpulan Higuma ni ke arah kumpulan Shang. Tapi daripada Shang yang pergi depan siapa je? Ben Beckman je. Ben Beckman ni sebabkan dia hebat sangat, dia pergi bantai sorang-sorang je. Dan dibantailah seluruh kumpulan-kumpulan Shang ni. Dan Higuma tiba-tiba hilang daripada situ dengan Luffy sendiri. Rupa-rupanya Higuma dengan Luffy ni dah pergi ke tengah laut. Higuma ni bawa lagi Luffy. Sebab apa? Sebab dia nak jadikan Luffy sebagai benteng pertahanan dia, supaya kalau Shang kejar pun tak adalah dia kena serang kan. Begitulah cerita dia. Jadi bila sampai tengah laut, Higuma pun cakap dengan Luffy, kau tak ada function dekat sini, aku guna kau semata-mata untuk sebagai aku punya defend je, supaya diorang tak serang aku. Jadi dia tandangnya Luffy ni. Pula waktu tu Luffy baru ingat yang dia tak boleh berenang. Dia kapal-kapal lah Luffy ni dekat lautan. Tetapi Luffy bernasib baik. Sebab apa? Tiba-tiba sejurus selepas Luffy ditendang
datang setko raksasa laut. Raksasa laut bukan Sea King lagi besar daripada raksasa laut ni. Dimakannya Higuma. Pisang mati kat situ juga Higuma. Ingatkan nasib baiklah dekat Luffy. Rupa-rupanya raksasa laut tu nampak Luffy. 2 dalam 1 kot. Kau serang je lah dapat makan kan. Diserang je Luffy ni oleh raksasa laut. Tiba-tiba Luffy cakap, aku masih hidup. Alamak. Waktu tu lah barulah Luffy perasan sebelah ada Shanks yang selamatkan dia. Dan Shanks pun menghalau raksasa laut tu dengan hanya satu pandangan saja. Di sinilah Oda tunjukkan kita sebenarnya Haoshoku Haki telah pun digunakan oleh Shanks, iaitu Haoshoku dia mampu overpower willpower creature lain, dan dia telah menakutkan raksasa laut tersebut sehingga lintang pukang berlari raksasa laut tu daripada kawasan tu. Tapi entah macam mana tiba-tiba ni boleh menangis. Rupa-rupanya kat sinilah momen di mana tangan Shanks telah pun putus akibat dimakan oleh raksasa laut itu sendiri. Maka menangis-nangislah Luffy. Tapi Shanks pun cakap apa? Aku mungkin hilang sebelah tangan, tapi sekurang-kurangnya nyawa kau tak hilang Luffy. Dan di situlah rupanya kita boleh lihat persahabatan antara Shanks dan Luffy ni sangat-sangat akrab sebenarnya. Sampai Shanks sanggup putuskan satu tangan dia semata-mata untuk selamatkan Luffy je. Wow. Oh my god. Wow. Dan scene seterusnya beralih kepada sewaktu Shanks ingin berlayar ke lautan kembali. Dan sewaktu itulah Luffy telah pun berikrar dan mengisytiharkan bahawa dia akan menjadi lebih kuat dan mencari kru pirate dia sendiri dan menubuhkan pirate dia sendiri untuk menjadi Pirate King suatu hari nanti dan menjadi pirate yang cukup hebat. Dan bila Shanks dengar perkara tersebut, Shanks pun pergi kat Luffy. じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。大事にしろよ。 Shanks cakap, kalau kau satu hari nanti kau dah jadi pirate yang lebih hebat, yang terhebat, yang cukup hebat, kau pulangkan balik topi ni dekat aku. Maka menangis teresak-esak lah Luffy. Dan Shanks pun berlayarlah Shanks. Dan tanpa pengetahuan Luffy, rupa-rupanya itu adalah kali terakhir dia akan bertemu dengan Shanks. Sebab apa? Sampai episod sekarang pun sebenarnya even Shanks sebenarnya ada peluang untuk jumpa Luffy waktu kat Marineford, dia orang tak berjumpa sebab Shanks tak nak jumpa dia kan. Pisang. Jadi berakhirlah Romance Dawn di situ. Dan scene terakhir menunjukkan di mana Luffy sewaktu berusia 17 tahun telah pun mula berlayar dengan perahu dia yang kecil itu dan telah menyeberang laut sambil dihantar oleh penduduk-penduduk kampung di Islu tersebut. Nampak tak? Walaupun Luffy ni nak jadi pirate, tapi orang tetap sokong dia. Sebab apa? Dia ni je salah seorang budak yang mampu menceriakan kampung tersebut. Dan Romance Dawn punya episod berakhir di situ saja. Alright guys, jadi sampai situ saja video aku kali ni. So macam mana? Best tak? Baru episod pertama, macam-macam benda dah jadi. Luffy makan buah gomu-gomu, kru Akagami diperkenalkan, dan di mana kehilangan tangan sebelah Shanks sebenarnya putuslah. Baru episod pertama, macam-macam benda dah tunjukkan, dan ianya kekal sampai sekarang, di mana semua fakta-fakta tu masih lagi kekal sampai sekarang, tak ada perubahan pun. Hebatlah. Jadi sampai situ saja video aku pada kali ini. So kepada korang yang dah tengok video aku, korang boleh tolong subscribe, korang boleh tolong like and share. Dan kalau korang rasa ada topik-topik yang menarik lagi yang boleh aku bicarakan, korang bolehlah selit-selit kat komen ni. So kepada yang dah tengok video ni tapi belum subscribe sekarang, jangan lupa subscribe. Dan itu saja daripada The Yonko. Alright, salam dari The Yonko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.